Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kubang Pasu, soalan nombor 6. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada soalan Yang Berhormat Kubang Pasu yang menunjukkan keprihatinan beliau terhadap usaha kerajaan dalam menarik pelabur-pelabur asing masuk ke negara. Tuan Yang di-Pertua, dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global susulan perang ataupun konflik perdagangan di antara Amerika Syarikat dan China serta pandemik COVID-19, kerajaan Malaysia komited dalam sentiasa berusaha untuk memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan yang terpilih, berdaya saing serta mendapat keyakinan para pelabur asing dan tempatan. Berbagai langkah usaha dan strategi sedang dan akan dilaksanakan oleh kerajaan bagi menarik pelabur-pelabur asing yang terkesan akibat perang ataupun konflik perdagangan Amerika Syarikat dan China dan juga wabak COVID-19. Pendekatan utama kerajaan adalah dengan mensasarkan syarikat-syarikat dalam rantaian bekalan global yang terkesan dengan konflik perdagangan mahupun pandemik COVID-19. Langkah-langkah usaha dan juga strategi-strategi ini termasuklah pertamanya penyusunan semula yang membolehkan produk-produk Malaysia digunakan sebagai penggantian barangan import dari China oleh Amerika Syarikat dan juga negara lain dalam rantaian bekalan global. Keduanya, penyusunan semula Malaysia sebagai destinasi penempatan semula bagi syarikat-syarikat yang terkesan dengan impak konflik perdagangan dan juga pandemik COVID-19. Syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat dan juga negara-negara lain boleh juga menjadikan Malaysia sebagai pusat pengeluaran serantau alternatif dalam penyelarasan strategi untuk memasarkan produk mereka ke pasaran Amerika dan juga negara lain dalam rantaian bekalan global. Dalam konteks ini, Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun secara ringkas penjana yang telah diumumkan oleh kerajaan pada 5 Jun 2020 antara lain menawarkan pakej-pakej untuk menggalakkan pelaburan di Malaysia seperti pengecualian cukai istimewa kepada syarikat asing yang memindah operasinya ke Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai pusat penghasilan produk untuk memenuhi keperluan rantaian bekalan global. Tuan Yang di-Pertua, sehingga 31 Mei 2020, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, telah memberikan khidmat fasilitasi kepada sejumlah 86 syarikat dari China dan pelbagai negara lain untuk penempatan semula ke Malaysia berikutan peran perdagangan. Daripada jumlah tersebut, MAIDA telah berjaya menarik sejumlah 32 projek dengan pelaburan berjumlah 17.5 bilion ringgit Malaysia, di mana 28 projek dengan pelaburan sejumlah 8.36 bilion ringgit Malaysia telah diluluskan dan 4 projek dengan pelaburan bernilai 9.14 bilion ringgit Malaysia sedang dalam proses penilaian. Projek-projek tersebut akan dilaksanakan di Negeri Selangor, Johor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka dan Perak. Daripada 28 projek yang telah diluluskan ini, 10 projek bernilai 2.67 bilion ringgit Malaysia adalah dari syarikat negara China yang mewujudkan sekurang-kurangnya 1,131 peluang pekerjaan. Selain itu, 2 projek yang telah diluluskan adalah dari negara Jepun dengan jumlah pelaburan 188.18 juta dan 206 peluang pekerjaan akan diwujudkan. Tuan Yang di-Pertua, meskipun isu perang ataupun konflik perdagangan Amerika Syarikat dengan China dan pandemik COVID-19 telah mengubah dan menjejaskan rantaian bekalan global, kerajaan akan terus melipat gandakan usaha
bagi memastikan Malaysia kekal sebagai lokasi yang mesra pelabur untuk menyokong pertumbuhan ekonomi jangka masa panjang negara. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Silakan Yang Berhormat Datuk Wira Haji Amaluddin untuk Terima kasih Datuk Yang soalan di-Pertua. tambahan Terima kasih pertama. Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Dari jawapan yang telah diberikan tadi, sebanyak 32 projek yang telah pun diluluskan. Saya ingat salah satu dari projek itu adalah sebenarnya di Kulim High Tech Park. Dan antara sebab mereka membuat keputusan untuk relocate ke Malaysia dan di tempat yang saya sebutkan itu tadi ialah kecepatan, speediness of kita membuat keputusan. Pertama, kita dah ada tempat untuk mereka relocate, kemudian infrastrukturnya baik, dan kemudian permohonan mereka itu mendapat keputusan dengan segera. Jadi soalan saya Datuk Yang di-Pertua kepada Timbalan Menteri ialah apakah jaminan yang dapat kita berikan supaya proses memberi jawapan kepada permohonan-permohonan mereka ini dapat disegerakan, kerana banyak permohonan itu sudah tentu melibatkan banyak kementerian dan agensi, supaya ini dapat disegerakan dan boleh memberikan sebab untuk mereka relocate ke sini. Dan keduanya Datuk Yang di-Pertua ialah kita juga mendapat maklum bahawa Apple berhasrat untuk relocate 20% daripada production iPhone mereka ke India dan tidak ke negara kita. Agaknya apa benda yang kita lacking yang menyebabkan India ada competitive edge daripada Malaysia? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Kubang Pasu tentang keprihatinan yang membangkitkan soalan tambahan. Yang pertamanya, apakah cara dan juga kaedah pendekatan yang akan diambil oleh kerajaan, khususnya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, untuk mempercepatkan proses permohonan pelabur-pelabur asing yang ingin melabur di sini. Yang Berhormat, saya ingin menarik Yang Berhormat, perhatian Yang Berhormat kepada satu unit khas yang telah diwujudkan, iaitu PACU, Project Acceleration and Coordination Unit dengan izin, yang telah ditubuhkan dan diletakkan di bawah MIDA, dan ini merupakan satu unit yang telah ditubuhkan untuk menyediakan khidmat fasilitasi untuk projek pembesaran dan juga pelaburan semula. Dan saya fikir dengan penubuhan unit PACU ini, dia akan membantu dalam mempercepatkan proses-proses permohonan dan juga penilaian projek-projek pelaburan yang bakal dilaksanakan di Malaysia. Dan berkenaan dengan soalan kedua yang Berhormat bangkitkan berkenaan dengan syarikat yang akan melabur di Malaysia, Yang Berhormat, pada waktu kini kita sebenarnya sedang menilai banyak projek dan juga menerima banyak permohonan daripada negara-negara lain, bukan saja dari syarikat yang disebutkan oleh Yang Berhormat, juga dari negara-negara lain. Dan saya fikir unit PACU yang saya sebutkan tadi bersama dengan MIDA dan juga agensi-agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, kita akan membuat penilaian dan kita akan melakukan perbincangan dengan syarikat-syarikat ini untuk menyediakan satu pendekatan dan satu persekitaran pelaburan yang paling baik untuk mereka untuk secara jangka masa panjang pertumbuhan ekonomi negara. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tuan Speaker, mohon soalan tambahan. Mohon saya jemput Yang Berhormat dari Libaran. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Lepas ni boleh satu tambah. Soalan saya, minta Menteri jelaskan. Sila Yang Berhormat dari Libaran. Minta Menteri jelaskan apakah usaha kerajaan dalam menyediakan tenaga kerja terlatih tempatan untuk menarik pelabur asing di negara kita. Apakah pandemik COVID-19 ini telah membuka peluang dan ruang kepada kerajaan dalam menarik pelabur asing di negara kita? Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tuan Yang di-Pertua, soalan yang dibangkit ini mempunyai dua bahagian. Saya ingin menjawab bahawa pandemik COVID-19 ini sebenarnya
membawa peluang, ruang dan pada masa yang sama juga membawa risiko. Peluang dan juga ruang kepada kita ialah seperti yang dalam jawapan saya sebutkan, pandemik COVID-19 ini membawa gangguan kepada rantaian bekalan global ataupun dengan izin global supply chain. Dan dengan gangguan rantaian bekalan global ini, kita nampak ada syarikat-syarikat yang terkesan dengan gangguan ini. Mereka akan melakukan penempatan semula. Mereka juga akan, kita kata, mempelbagaikan sumber perolehan bahan mentah dan juga mereka akan pelbagaikan pasaran untuk produk-produk mereka. Dan kesemua ini merupakan peluang-peluang yang terbuka kepada kita kerana Malaysia sebagai salah sebuah destinasi yang terpilih untuk pelabur-pelabur asing, kita kata sentiasa dilihat sebagai satu destinasi yang dipilih untuk penempatan semula hub-hub penghasilan produk. Jadi pada masa yang sama, selain daripada peluang dan ruang ini, pandemik COVID-19 juga membawa, kita kata, risiko. Kerana risiko ini ialah kita nampak dari segi kilang-kilang di Malaysia ini, kita juga sebahagian daripada rantaian bekalan global, di mana produk-produk kita yang kita hantar ke sesetengah kilang di negara lain mungkin akan terjejas dan terganggu apabila penghasilan ataupun penjualan produk di kilang utama tersebut terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan berkenaan dengan usaha kerajaan untuk menyediakan tenaga kerja yang mahir untuk, kita kata, membantu pelabur-pelabur, menyediakan satu persekitaran yang lebih baik untuk pelabur-pelabur yang masuk ke negara kita, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bersama dengan kementerian lain sentiasa prihatin dan juga sentiasa berusaha ke arah itu. Dan kita sentiasa bekerjasama dengan kementerian lain, contohnya Kementerian Sumber Manusia dan juga kementerian lain untuk menyediakan tenaga kerja yang mahir yang diperlukan oleh industri-industri yang masuk ke Malaysia. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Mohon saya. Tuan Rompin. Sebenarnya Yang Berhormat Rompin telah lama menunggu Yang Berhormat Pontian. Maaf. Terima Saya kasih. nak bertanya pada pelaburan yang sedia ada, penambahan pelaburan sedia ada. Yang Berhormat Rompin dulu. Bukan hanya pelabur pada luar, tapi Yang Berhormat Rompin pelaburan dulu. sedia ada. Yang Berhormat. Tadi saya dah bangun juga awal. 30 saat Yang Berhormat Rompin. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Betul. Adakah kerajaan berhasrat untuk menambah insentif-insentif yang lebih seperti take holiday, capital allowance kepada pelabur-pelabur ketika ini yang nak melabur dalam negara kita, terutama di kawasan-kawasan sebelah pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya, Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat yang prihatin tentang pembangunan negara khususnya di Pantai Timur. Untuk makluman daripada stimulus package ataupun package rangsangan ekonomi yang telah diumumkan, kita tahu sejumlah 295 bilion telah diperuntukkan melalui package rangsangan yang namanya prihatin SME dan juga penjana. Yang Berhormat, dalam package rangsangan ekonomi ini termasuk juga package untuk, kita kata, menarik pelabur-pelabur asing, di mana package rangsangan ini merangkumi kawasan Pantai Timur yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Contohnya kita ada MCKIP, iaitu Malaysia China Kuantan Industry Park, yang merupakan salah satu kawasan pembangunan industri yang utama di Pantai Timur, dan kawasan ini bersama dengan kawasan-kawasan industri yang lain turut diberi perhatian dan termasuk juga dalam package rangsangan ekonomi, terutamanya package untuk menarik pelabur-pelabur asing ke kawasan tersebut. Dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan memberi penekanan kepada semua kawasan, termasuk kawasan Pantai Timur yang disebutkan tadi oleh Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Silakan sekarang Yang Berhormat